Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Pertama sekali, saya dan rakan-rakan yang lain mengucapkan selamat datang kepada Puan Ina selaku pegawai jemputan untuk sesi temu ramah kita pada petang ini. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Ina kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk hadir sesi temu ramah secara online pada petang ini. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli selaku ahli jawatan kuasa kumpulan ini. Untuk makluman Puan Ina, kami merupakan jurusan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah dari College Profesional Baitul Mal. Jika Puan Ina tidak keberatan, bolehkah Puan Ina memperkenalkan diri sebelum kita memulakan sesi temu ramah hari ini? Buka mic Puan. Sorry. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslina daripada Ferry Holidays yang berhad. Syarikat kami telah beroperasi 11 tahun. Untuk dalam bidang travel agent, saya baru 20 tahun pengalaman. Syarikat kami terletak di Bandar Sri Damansara. Salam perkenalan. Salam perkenalan, Puan Ina. Okey. Okay, baiklah Puan Ina. Jika tiada apa-apa lagi, saya akan memulakan sesi temu ramah kita dengan soalan pertama dari saya. Iaitu, Puan Ina, adakah perubahan dan cabaran yang dihadapi oleh syarikat Puan Ina sepanjang COVID-19 ini? Apakah perubahan dan cabaran? Perubahannya, kita tak boleh beroperasi. So, bila tak ada operasi, tak ada sale, tak ada income. Tak ada income, memang kita terpaksa divert buat bisnes lain. Memang impact dia memang tak bagus lah, memang tak baik. Itu antara cabarannya lah ya, Puan Ina? Ya. Okay. Cabaran yang lain Puan Ina? Ada ke? Ada, because travel ni very simple. Dia bila kita boleh beroperasi, of course lah bila kita tak ada bisnes, kita terpaksa menanggung hutang. Because syarikat kita ada hutang, banyak komitmen kita juga. Lepas tu bila kita ada group, kita terpaksa refund duit customer. Sedangkan airline tak pulang duit kita. Airline masih pegang duit, tapi kita kena kita kena refund customer. Customer tak akan faham masalah kita. Dia tahu saya nak duit. Kalau you tak pulang duit, you penipu. Jadi just imagine kalau you tak ada income untuk 1 tahun, lepas tu you nak refund duit orang, lepas tu most of my friends terpaksa let go dia punya staff. Tapi alhamdulillah macam saya belum lagi buang staff kecuali saya seorang staff saya meninggal. Saya tak ada buang staff, saya tak ada potongan gaji sampai sekarang. Daripada PKP pertama sampai sekarang saya tak ada mengalami semua tu. Tetapi of course syarikat memang surviving lah, kita surviving. Tapi tak lama boleh bertahan. Okey. Baiklah. Terima kasih Puan Ina. Soalan yang seterusnya adalah Puan Ina, pelaksanaan BDR atau work from home adakah memberi impak kepada organisasi? Sorry, ada kata sorry ya. Soalan seterusnya, pelaksanaan BDR ataupun work from home adakah memberi impak kepada syarikat Puan Ina work from home ni? Frankly speaking, travel agent ni sebenarnya kita boleh bekerja di mana-mana. Selama hari tak ada PKP pun, tak ada COVID pun, kita kadang-kadang saya kat rumah tapi saya masih buat booking, buat 24 jam. Kita buat order, tak ada masalah. Tapi untuk macam operation part, sekejap. Baik. Sorry ya. Okay, untuk masalah dia dari segi untuk orang yang buat operasi lah, macam accounts dia tak boleh buat work from home because dia perlukan dokumen. Jadi sedikit agak mengganggu jugalah untuk kita nak submit kita punya audit because accounting banyak nak print, nak check tu file-file semua kat office. Jadi memang ada sikit gangguan di situ. Tapi kalau untuk operation bolehlah, masih boleh dijalankan. Okey. Terima kasih Puan Ina untuk soalan itu tadi. Okey, seterusnya saya menjemput ahli kumpulan lain untuk menanyakan soalan kepada Puan Ina.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Fatia Putri Farazi. Saya akan bertanyakan soalan kepada Puan Ina. Okay, soalan yang pertama adalah, pembelian dan penjualan sepanjang pandemik COVID-19 ini adakah meningkat atau menurun? Okay. Pembelian definitely menurun. Tak serancak dulu sebab kita hanya terikat kepada domestik. Kita tak boleh buat jualan luar negara. Kalau jualan domestik, package kita murah. Setakat beli hotel voucher, dia punya income tak besar. Kita punya profit margin pun 10%, 5%, kadang-kadang 1% pun ada. Jadi memang dia punya yang masa bulan 5, 6, 7, ya kita ada peningkatan sale untuk domestik yang tertinggi selama 10 tahun kita beroperasi. Kita telah membeli voucher Lexis hampir lebih daripada RM500,000. Itu kita satu kejayaan lah untuk domestik. Tetapi overall sales tu memang banyak drop lah, because biasanya kita punya sales setahun tu dalam 2 ke 3 juta. So kalau untuk yang tahun 2020 tu kita cuma dapat dalam 500,000 macam tu je. Cuma insight lah. Okay, terima kasih untuk jawapan itu Puan Ina. Okay, soalan seterusnya adalah, adakah organisasi terpaksa mengurangkan pekerja atau membuat pengurangan gaji pekerja bagi memastikan kelangsungan syarikat? Macam saya cakap, untuk saya tak ada mengalami masalah sedemikian. Saya masih mengekalkan pekerja saya tak buang seorang pun dan tiada pengurangan gaji. Semua gaji seperti biasa. Cuma apa yang saya lakukan untuk bertahan adalah divert my business kepada perniagaan makanan. So macam hari ni kami Sabtu Ahad pun kita tetap bekerja masak semua sebab travel dah tak boleh, totally dah consider macam lumpuh. Jadi kami bertukar lah. Itu yang menyebabkan saya masih boleh bertahan dengan pekerja-pekerja saya. Masih dalam industri lagi. Okey, terima kasih Puan Ina atas jawapan itu tadi. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan seterusnya. Syamira, boleh start dulu tak? Tengah azan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Syamira binti Rosri. Saya ingin bertanya, apakah perancangan jangka pendek syarikat dalam menepani pandemik COVID-19 ini? Perancangan jangka masa pendek. Macam saya cakap tadi, perancangan dia adalah bertukar bisnes. Terpaksa divert bisnes kepada food and beverage, because food and beverage memang berkait rapat dengan pelancongan jugalah, sebab bila melancong kita masih makan semua. Dan Alhamdulillah Ferris Holiday mempunyai ramai customer yang sangat supportive. Apabila mereka tahu kita bertukar kepada food F&B, ramai yang support, ramai yang membeli kuih, kek, makanan. Jadi secara tak langsung dengan adanya existing customer, kita dapat maintain jualan makanan kita walaupun dah bertukar bidang. Memang untuk jangka masa pendek, perancangan saya adalah bertukar kepada food and beverage. Most of the travel agent macam tu. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya, apakah perancangan jangka panjang syarikat dalam menepani pandemik COVID-19 ini? Untuk jangka masa panjang, saya masih cuba bertahan Ferry Holiday untuk sebab kita tahu sebenarnya once semua orang dah ada vaksin, semua orang dah divaksin dan semua orang border dah buka, memang pelancongan akan sangat meletup. Memang permintaan akan sangat tinggi. Tetapi untuk capai ke tahap itu memang memerlukan 2-3 tahun lagi lah pada saya lah. Saya rasa bukan jangka masa pendek lah untuk bertahan ke arah itu. Tapi dia punya reward memang besar, insyaAllah. Tapi itulah jangka masa panjang saya akan bertahan lagi. Saya akan cuba kekalkan Ferry Holiday, dan apabila border dah dibuka memang kita akan terus menyusun strategi untuk menambahkan kita punya produk-produk luar negara dan tempat-tempat. Sebab ramai customer yang hari-hari message, jomlah bila kita boleh travel. Maknanya the demand is there. It's just that we are not allowed to travel. Itu saja. Memang ramai orang yang rindukan untuk travel. Jadi sebenarnya especially macam haji dan umrah, betul-betul memang sangat tinggi lah. Orang semua rindukan Mekah, orang rindukan Madinah. Jadi luas sebenarnya, kita punya peluang tu sangat tinggi sebenarnya, tapi cuma kita perlu bersabarlah.
Baik, terima kasih. Okay, Assalamualaikum Puan Ina. Okay, saya Nahazan Husna. Saya nak bertanya, pandemik ni banyak berubah kehidupan manusia ke arah digital. Adakah organisasi turut berubah ke arah digital? Ya, memang daripada dulu sebenarnya masa kita buat travel agent pun memang kita banyak belajarkan media sosial, sebabnya itu je cara untuk orang mengenali kita, sebab daripada marketing digital itulah menyebabkan ada visibility terhadap syarikat. Kalau tak memang orang pun tak tahu Ferry Holiday, memang ramai lagi saya percaya tak tahu pun Ferry Holiday ni, tetapi sedikit sebanyak dia membantu untuk kita menambahkan customer-customer baru. Jadi sekarang pun kami masih mengekalkan apa yang kami guna untuk Ferry Holiday dulu, kami terus divert ke untuk bisnes makan ni lah. Dan Alhamdulillah sambutannya sangat baik. Memang digital marketing tu sangat perlu sebenarnya untuk sekarang lah, memang trend sekarang ada digital marketing. Okay, terima kasih. Seterusnya, adakah organisasi menambah produk atau perkhidmatan baru sepanjang pandemik COVID-19? Secara logiknya tak adalah. Secara logiknya semua orang akan fokus domestik, sebab kita ada plan produk nak buat Finland, kita nak pergi Scandinavian countries, tapi kita sepatutnya Januari 2020 kita dah mulakan umrah, sebab saya baru dapat lesen umrah. Tapi benda tu tak dapat dilakukan sebab inilah pandemik kan. Jadi memang tak ada penambahan produk yang baru untuk international destination, tapi untuk domestik penambahan dari segi hotel voucher tu ada. Dulu orang tak jual hotel voucher sangat, sekarang dah jadi trend. Orang beli hotel voucher lepas tu kemudian travel. Itu je dia punya yang bagi saya yang antara yang terbaru lah punya trend. Okay, saya serahkan kepada ahli kumpulan seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Ina. Salam. Nama saya Nur Iman. Okay, soalan ke-9 daripada saya nyatakan, adakah syarikat menerima inisiatif kerajaan yang diberikan kepada organisasi terjejas sepanjang COVID-19 ni? Ya, seperti yang kita dapat bantuan untuk EPF dan SOSO. Ada bantuan dekat situ. Tapi kalau untuk yang 3,000 grant tu kita belum terima apa-apa lagi lah, mungkin sebab ramai kan, itu kita tak dapat. Tapi yang itu saja bantuan yang kita dapat. Terima kasih. Okay, soalan terakhir daripada saya, adakah bantuan yang diberikan membantu organisasi sepanjang pandemik COVID-19 ni? Ya, membantu. Duit yang kita dapat daripada bidang yang 600 tu EPF ke SOSO? SOSO. Per keso ada beri kita bantuan untuk pekerja yang bawah 2,500, bawah 3,000 akan mendapat bantuan RM600 setiap pekerja. Jadi sedikit sebanyak membantu untuk membantu syarikat lah untuk backup gaji. So walaupun kita tak ada potong gaji, tapi sebenarnya bila ada bantuan RM600 setiap orang tu meringankan sikit beban kita. Okay, sekian, terima kasih saya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Iman ke atas pertanyaan yang terakhir tadi, dan terima kasih juga kepada Puan Ina kerana sudi menjawab semua persoalan daripada kami. Terima kasih. Jadi jika tiada apa-apa lagi persoalan, maka sesi temu ramah kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita mengakhiri sesi temu ramah, izinkan kami mengambil gambar untuk dijadikan sebagai bukti yang bagi assignment kami. Boleh saya, tapi sebelum tu saya juga ingin mohon ampun dan maaf sebab saya terlewat tadi, sebab kebetulan maklumlah sekarang bila kita dah buat bisnes makan ni, order tu tak menentu. Tiba ada orang order je, kita nak masak semua sampai dah terlap-lap dah tengok dah pukul 4 ni terkelang kabut tadi. So tu yang kelewatan sikit. Minta maaf sangat. Sama, tak apa, terima kasih. Okeylah, boleh ambil gambar Iman? Dah ready? Okay, ready ya? Okay, 1, 2, 3. Lagi sekali, 1, 2, 3. Okay, kasih. Okay, terima kasih.
lama lagi belajar ni? Maaf, apa dia? Berapa lama lagi you all punya ini apa cakap diploma ya? Diploma kami dari pengurusan diploma. Berapa lama lagi nak habis belajar? Lebih kurang tahun depan lah last. Oh, okay. Hopefully by the time you all graduate, the COVID punya masa dah over, at least you all dah boleh back to the industry lah, because sayang kan sebab kita travel agent, travel industry ni yang travel hotel memang affected teruk, memang nak kata hampir lumpuh sepenuhnya. So memang seksa lah, dan ramai yang tak dapat nak rasa macam mana feel to be a travel agent. Tapi harap-haraplah insyaAllah dah selesai nanti you all dapat masuk ke bidang tu teruslah, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Baik. Saya dan rakan-rakan yang lain mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Puan Ina kerana sudi meluangkan masa dengan menjawab soalan daripada kami. Saya wakil daripada kumpulan ini memohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami, Puan Ina. Okay, no problem. Tak ada apa pun, semua okey. Saya ucapkan all the best to you all, insyaAllah semoga berjaya ya. Amin. Thank you Puan Ina. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Ina. Terima kasih. Okay.